adalah giveaway untuk minggu ini. Lebih kurang 25 tahun. Di mana 25 tahun tu saya bermula mengenal apa itu perlumbaan dua roda. Rider yang dah ada pengalaman tu, dan tentu kita memudahkan kerja-kerja mekanik, kru semua kerja saya. Jadi kalau pelumba yang masih dalam belajar, proses pembelajaran. Hello guys, Assalamualaikum. Kembali semula seperti biasa, anda bersama dengan saya, Nasha, dalam Motoview. Okay guys, korang dah nampak kan Nasha pegang kek corporate ni kan? Ini adalah giveaway untuk minggu ini. Macam biasalah kan, minggu lepas korang dapat baju corporate. Kali ni kita nak bagi cap. So kalau pemenang minggu lepas dapat lagi dengan cap, memang auto jadi rider lah guys. Jadi Nasha tak nak cakap panjang sebab macam Nasha janjikan minggu lepas, kita akan bersama dengan sekali lagi Chief Rosdi kita. Dah standby dekat sebelah lah ni. Terima kasih Chief Rosdi sekali lagi datang ke studio Motoview ni. Terima kasih jemput saya. Jadi kalau episod yang sebelum tu kita dah share pasal motor standard ke motor cup rig. Minggu lepas kita dah share di mana Chief sharekan tentang enjin, piston lah, quick shifter lah, apa lagi suspension semua lah kan. Jadi untuk kali ni kita nak tanya Chief, selama 25 tahun Chief, Chief boleh kongsikan dulu berapa lama Chief bersama dengan pasukan Idemitsu Honda UZ Racing ni? Berapa lama ke tak terkira juga? Okey, penubuhan UZ Racing bukan takat Idemitsu UZ Racing, Idemitsu Honda UZ Racing. Saya dah bersama Encik Syairul Yuzi lebih kurang 25 tahun. Di mana 25 tahun tu saya bermula mengenal apa itu perlumbaan dua roda. Ketika saya dan Yuzi mula berlumba di Asia Racing 25 tahun dulu lah. Dan sampai sekarang saya masih bersama Yuzi Racing. Dah lama, dah banyak sangat pengalaman, dah berpuluh-puluh perlumbaan dah diikuti oleh Chief. Jadi kita nak tanya tentang strategi. Jadi kalau kita tengok tu Chief, dekat perlumbaan ni kan, kalau kita tengok dengan Chief sebagai seorang ketua mekanik untuk pasukan, dengan ada pelumba-pelumba CP150, CP125 lagi, lepas tu dengan ni, bagaimana Chief mengatur strategi sebelum perlumbaan tu, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Ya, yang penting sekali kita dah sediakan kru-kru yang berada di kategori masing-masing. Tentu kalau kru yang terhad, dan tentu kita tak mampu untuk lakukan apa saja strategi. Jadi pada siri Malaysian Cup Rig biasanya kita ada sesi latihan pertama, kedua, dan selepas tu qualifying. Okey. Di masa FP1 tu kita dah ada data race yang sebelumnya, sama ada daripada tahun lepas ataupun race yang sebelum tu kita dah rumuskan apakah setting sprocket, gearbox ataupun sebagainya, suspension dan sebagainya. Jadi di sesi latihan pertama tu biasanya pelumba dah bersedia dan memberi feedback personal data, dan kita analisa juga di data logger yang berada di motor. Dan dari situ kita dah boleh rumuskan sama ada gearbox itu sesuai untuk track yang berkenaan, dan final sprocket yang sesuai untuk sesi seterusnya. Jadi Chief, macam Chief katakan tadi kan, gearbox, mana setiap lita kita tahu dalam perlumbaan karpet lita berbeza-beza kan. Jadi adakah gearbox di lita
tersebut sama ataupun berlainan, Chief? Itu yang kita nak tahu tu. Ada gearbox yang tak sangat berbeza. Tapi ada juga gearbox yang kita gunakan totally different daripada 1 liter ke 1 liter. Contoh kata liter Sepang yang mempunyai selekoh yang besar. Jadi gearboxnya berbeza, dan 1 liter Capric yang mempunyai U-turn dan yang speednya lebih pendek, dan kita menggunakan jenis gearbox yang berbeza. Jadi kalau kalau kita tengok tahun ni, Chief, dekat Sepang ada 2 kali. Kita ada Lita Utara, Lita Selatan. Adakah sebab dia track Sepang sama je sebenarnya kan? Tapi kita nak tahu adakah Utara sama, Selatan sama ataupun berbeza gearbox dia? Sebenarnya ada sedikit perbezaannya. Kalau track Sepang tu digunakan keseluruhan, kita boleh rumuskan satu gearbox yang sesuai. Apabila track yang berbeza, contohnya di selekoh pertama track Sepang Selatan mempunyai U-turn yang besar, dan juga turn 9 kita katakan yang lita yang penuh tu, turn 9 naik bukit tu pun kiraan gearbox yang berbeza. Dibandingkan dengan track utara, selekoh pertama tu kita gunakan second gear, di mana speed di dalam corner tu pun berbeza. Jadi kami menyediakan 2 jenis gearbox yang berbeza untuk memudahkan pelumba mengawal motosikal. Maknanya kalau Chief katakan sebelum kita menuju ke perlumbaan kan, dah ada data lama, tiba-tiba kan ada satu pusingan tu track baru, tak ada data, Chief. Macam mana tu? Ya, kita biasanya ada pelumba yang dah ada pengalaman, dan juga kita sendiri mempunyai pengalaman di litar yang berbentuk sedemikian. Jadi tak menjadi masalah besar, kerana kita ada option gearbox yang kita sendiri telah sediakan. Tapi kalau kita tengok macam Chief katakan practice 1, practice 2, qualifying itu semua kan, masa singkat dalam masa 15 minit untuk latihan bebas. Lepas tu qualifying 10 minit, Chief. Lepas tu detik masa pelumba-pelumba lain tu kan. Kalau saya tengok berdengit je. Macam mana sebagai ketua mekanik ni dia punya strategi tu kan untuk dapatkan saingan dengan motosikal tim-tim lain. Strategi ni sepatutnya tak boleh didedahkan. Rahsia. Tapi apa yang saya boleh kongsikan ialah penyediaan awal tu, sama ada kita capai ataupun tidak target penyediaan kita tu. Kemudian setelah habis sesi perbincangan antara pelumba dengan pihak technician, mekanik, kru semua, kita boleh rumuskan apa yang sepatutnya tindakan yang kita buatlah untuk seterusnya. Jadi dalam masa yang singkat tu, kalau ada motosikal tu jam ke apa ke, kena buat dengan cepat dengan pantas Itu sudah tentu kita ada macam saya katakan tadi, penyediaan, maksud saya penyediaan engine spare. Engine spare. Supaya kita buat kerja dengan cepat smart dan cepat. Kita just tukar je satu enjin baru. Senang jimat masa. Kita akan buat satu pengiraan apa yang patut kita buat seterusnya. Jadi tak payahlah kita susah-susah, kita dah tahu kan. Tapi enjin spare dengan enjin betul-betul yang problem tadi tu, adakah setting dia sama ataupun lain? Bagi kami menyediakan enjin spare yang hampir sama speknya dari segi gearbox, dari segi prestasi horsepowernya. Jadi kalau bagi saya 1 horsepower, 2 horsepower berbeza tu menjadi satu subjektif lah bagi seorang pelumba tu merasai perbezaan yang ketara sangat di setiap perlumbaan. Jadi Chief, kalau Chief dah sekarang ni kita tahu Chief katakan tadi 25 tahun
Jadi Chief dah apa tu? Dah 25 tahun melibatkan diri dalam perlumbaan dua roda. Perlumbaan dua roda. 25 tahun tu agak lama. Umur saya, Chief. Umur saya tau. Saya tak lahir. Jangan begitu, orang melibatkan saya ni dah sangat tua. 25 tahun. Dah macam-macam pelumba dah Chief bekerjasama. Adakah mudah ataupun susah nak berinteraksi kalau rider tidak bekerjasama bagi mendapatkan setup yang terbaik lah. Sebab tu perlumbaan, tak kira lah perlumbaan ke masa latihan ke apa ke, dia paling penting sebenarnya pelumba ni kena tahu basic pasal motosikal ke. Kalau dia tak tahu apa-apa pun tak apa, tapi Chief boleh settlekan semua. Ya, alhamdulillah dalam jangka masa 25 tahun saya berkecimpung dalam dunia perlumbaan dua roda ni dengan berbagai-bagai jenis pelumba lah, sama ada pelumba dalam negara, luar negara, orang Jepun, orang Itali, Spanish. Jadi kalau rider yang dah ada pengalaman tu, dah tentu kita memudahkan lah kerja mekanik, kru semua, kerja saya. Jadi kalau pelumba yang masih dalam belajar, proses pembelajaran, kami di tim UG Racing akan bekerjasama dengan pelumba tu untuk memudahkan kerja. Pelumba ni tak semestinya dia mahir, dan dia juga kita di Malaysia ni pun kita tak ada sekolah spesifik dalam perlumbaan. Hanya berasaskan daripada keberanian dan juga talent, iaitu bakat yang dia ada tu, dan mereka ni berlumba. Apabila datang ke tim UG Racing, kita akan asah bakat, tingkatkan lagi ilmu yang kita di tim ada, kita kongsi bersama-sama. Jadi kalau yang macam pelumba-pelumba muda lah kan, baru masuk, takut-takut lagi kan, adakah Chief ni garang tak sebenarnya? Saya pula yang tanya. Adakah nanti kalau dia nak belajar dengan Chief kan, macam takut-takut ke, ataupun tak apalah dia simpan, dia ajak dia, ataupun Chief boleh, tak apa, kita kena belajar dulu daripada bawah untuk dapatkan keserasian tu lah. Sebenarnya mekanik dengan rider ni, keserasian dia sangat penting. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan bekerjasama dengan pelumba, dan saya sudah pasti bukan garang, tapi saya ada satu karakter lah sebagai seorang ketua kan. Betul. Jadi untuk memberi arahan kepada kru, kepada pelumba, kita seharusnya ada satu karakter supaya pelumba bukannya takut dengan kita boleh bekerjasama. Even tim kru pun boleh dapat bekerjasama supaya kita dapat mencapai kejayaan yang kita idamkan. Jadi Chief, kalau kita tengok sekarang memang dalam perlumbaan Cup Break, tim pasukan Indomatic Suruhan dan UG Racing memang tengah ada ke atas. Tapi Chief sebagai seorang yang bertanggungjawab besar lah. Kalau rider tu sebelum nak keluar ke lita, mesti Chief orang terakhir yang pegang motor kan. Kalau tiba-tiba masa perlumbaan tu jadi apa-apa in case ke, adakah semua tanggungjawab tu di bahu Chief ataupun tak apalah, mekanik je? Sudah pasti apa saja yang berlaku pada hari perlumbaan akan melibatkan tanggungjawab daripada saya. Dan kami akan sama-sama menghadapi situasi-situasi sukar ataupun senang bersama-sama. Jadi 25 tahun Chief dalam dunia pemotoran, apa yang paling sukar? Paling sukar? Paling sukar lah. Waktu tu contohlah tengah fight tiba-tiba rasa macam motor tak jumpa ke, tak ada. Paling sukar apabila setiap musim tu, musim baru bagi satu kategori. Kita nak buat motor tu kan, nak dapatkan power engine tu. Maknanya okay. Sebab dia tak sama macam di MotoGP, di European Championship, di mana pengilang seperti HRC, Yamaha Race, YRT, Yamaha Racing Team dah sediakan segala-galanya. KTM ke, factory yang sediakan. Kita di Malaysian Cup Break ni, pasukan tu sendiri yang menyediakan enjin tu, sama ada power ke tak power ke, dia bergantung kepada tim tu sendiri. Jadi kita nak tanya soalan terakhir dekat Chief kan. Kalau Chief, saya dah tanya tadi sebelum perlumbaan apa strategi semua kan. Jadi kalau hari perlumbaan tu kan, dan hari tibanya perlumbaan akhir tu,
apa strategi terakhir ataupun memang dah dirancang seperti yang dikatakan oleh Chief sebelum perlumbaan? Strategi yang terakhir, maksud sebelum start tu, dekat starting ke mungkin ada cakap dengan ni strategi, sebab yelah Chief sebagai ketua mekanik mesti Chief tahu macam mana kekurangan motosikal tim lain, macam mana kelebihan, apa kelebihan dekat motor Chief sendiri. Saya sentiasa mengingatkan pelumba supaya enjoy dalam perlumbaan, supaya dia tak ada tekanan dalam perlumbaan. Sebenarnya berlumba ni kita nak enjoy. Di samping kita untuk dapatkan tempat yang paling atas lah, nombor 1, 2, 3 podium tu. Tapi kalau kita berlumba dalam keadaan yang stres, tertekan, tak best. Berlumba tu mudah untuk kita melakukan kesilapan. Tekanan yang berlaku tu akan memudahkan kita berfikiran tak waras. Ketika contoh kata kita pelumba tu fight each other kan, mungkin akan break selewat-lewatnya ataupun tak smart dalam race. So enjoy the race and good luck, have fun. Okey, sebagai orang yang dah lama lah orang katakan dalam dunia pemotoran ni, apa nasihat Cip untuk, sebelum kita berpisah ni, apa nasihat Cip untuk pelumba-pelumba muda yang mungkin baru nak nak join kan, pengalaman Cip lah sebagai seorang mekanik, nasihat kepada adik-adik yang berminat dalam sukan dua roda ni, teruskan usaha gigih. Sebenarnya sukan perlumbaan dua roda ni adalah satu sukan yang sihat, di mana kita dah pun membuktikan beberapa pelumba-pelumba negara kita berada di luar sana di peringkat yang lebih tinggi antarabangsa, MotoGP dan sebagainya. Dan supaya kita berbangga dengan apa yang kita lakukan tu, kita kena lakukan yang terbaik. Tapi last, ini betul-betul last. Saya dah kata 2 kali last sebab saya bukan selalu dapat jumpa Cip, selalu dekat track tu busy. Garang, tu sebab saya tanya, garang tak Cip ni sebenarnya kan? Kalau yang kat luar sana tu, dia tak nak jadi pelumba tapi dia nak jadi seperti Cip. Ada peluang tak? Dia kena jumpa Chief ke macam mana ke? Sama juga pelumba ataupun mekanik yang nak ke peringkat yang lebih tinggi, usaha keras, terus kerja dengan ikhlas, kan, buat yang terbaik. InsyaAllah one day, siapa tahu. Kerja dengan Chief kan? Apa-apa korang ajar mekanik, cik Chief. Saya pula. Kan? Okey, Chief, terima kasih banyak Chief dah berkongsi pengalaman, strategi dalam perlumbaan macam mana kan. Data-data tu penting sebenarnya simpan, kita tak boleh main buang kan. Betul. Kalau buang macam mana kita nak dapatkan strategi kita sewaktu perlumbaan kan. Dah 3 episod kita dengan Chief Rosdi ni. Jadi terima kasih banyak Chief Rosdi sebab terima kasih sudi luangkan masa dengan kami dekat studio Motoview ni kan. Jadi sebelum Chief berpisah, saya nak bagi soalan giveaway. Soalan giveaway untuk peminat-peminat kita dapatkan cap Cup Week ini, di mana soalan dia mudah sahaja. Berikan tahun bermula Chief Rosdi dalam sukan pemotoran ini. Untuk itu korang akan dapat cap ini. Minggu lepas kita dah bagi baju Chief. 2 minggu lepas pun sama. Maknanya kali ni kalau yang pemenang yang sama tu dapat cap, dia terus auto jadi kaca, auto jadi rider ke, jadi mekanik ke kan. Jadi terima kasih banyak Chief. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan apa-apa pun nanti kita jumpa lagi lah. Itu saja daripada kita. Guys, jangan lupa untuk like, komen dan paling penting, jangan lupa subscribe. Jumpa anda nanti. Bye-bye.